Sekejap, kita tengok dah masuk ke belum. Okay, dah. Okay. Sekejap. Asal kau punya background cerah? Saya background saya putih je. Saya pakai lampu Kalimantan. Saya pun pakai lampu Kalimantan bulat tu. Oh, bulat. Bulat. Entahlah. Cerah terang benderang je. Dia macam ada cahaya lah. Dia bukan apa rumah. Kau sebab saya ada lampu ni. Saya tutup, gelap tak? Sama je. Sama je. Tak apa, teruskan. Boleh teruskan. Okay. Ada penonton tak ni? Ada ni. Dia slowly lah nak masuk. Kayu ada ni, baru tengok. Okay, so orang kaya. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian. Thank you sebab menonton. Ada delay sikit tadi. Biasanya Facebook kalau kita dah set stream, kita lambat 10 minit, kita kena create balik yang baru. So benda ni benda baru ke kan? Apa kelang kabut kan nak buat balik. Tapi okay. Thank you kepada Encik Nazril. Okay, ataupun lebih dikenali sebagai Abel oleh kawan-kawan rapat dia. Okay. So Abel ni kawan lah. Abel boleh kenalkan diri tak? Abel kat mana? Buat apa situ? Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam daripada sini. Sekarang pukul 9.20 malam. 9.20? 9.20 malam. Okay. Saya Muhammad Nazril. Berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Sekarang dah tahun kedua menetap di New Zealand. Salah seorang mangsa daripada kejadian 15 Mac 2019 lah. Sekarang dah sihat, alhamdulillah. Dah mula kembali bekerja 5 hari seminggu semenjak daripada bulan 1 itulah. Okey. Apa tu 25 Mac tragedi tu yang 15 Mac. Oh, 15 Mac. 15 Mac 2019, setahun lebih dah. Apa ni sebelum tu lah nak tanya apa cerita sekarang, status kat New Zealand sekarang. Dia dengar kata lockdown ke partially lockdown macam Malaysia juga ke macam mana tu? Okay, New Zealand dia dah melalui 2 fasa PKP lah. Okay, sama macam Malaysia lah. Sama Malaysia. Cuma beza dia adalah sewaktu PKP yang pertama sebulan yang lepas 28 hari bulan April 28 Mac sampai 27 hari tu April, itu PKP yang pertama. So sekolah ditutup, semua ditutup. Kedai makan pun ditutup. Itulah bezanya dengan Malaysia. Okay. Selepas sebulan, bermula daripada 29 April sampai 12 Mei ni, PKP kedua dia panggil level 3, alert level 3. Bezanya alert level 3 ni, sekolah boleh dibuka, kedai makan dibuka tapi take away sahaja. Dan tapi yang lain-lain sekolah tu, tapi sekolah dah buka Tapi sekolah dah buka. Sekolah buka, boleh hantar anak jika anda bekerja dan tak ada orang nak jaga anak dekat rumah. Tetapi kerajaan menasihatkan supaya simpan anak dekat rumah sampai dia akan turun sepatutnya level 2. Level 2 ni dia akan kembali kepada biasa, kedai boleh buka tetapi pelancong tak boleh masuk. Okay. Dia nak kawal lah dia punya trafik tu. Okay, tapi bila sekolah buka, maksudnya ada cikgu lah mengajar. Cikgu datang lah sekolah macam biasa Ada cikgu di sekolah, tetapi sewaktu seminggu sebelum dia berubah ke level 3 iaitu, cikgu dah call parents dekat rumah, tanya anak pergi sekolah ke tak. So anak saya
sempena bulan puasa ni apa semua, saya simpan dekat rumah lah. Dah nak masuk 6 minggu lah saya simpan anak saya kat rumah. So, Simpan dalam almari ke apa ni? Dalam kotak. Dia, so, anak saya ada 3 orang sekarang dekat sini, yang universiti seorang, yang nombor 2 dekat politeknik lah. So yang kedua sekolah menengah, yang ketiga sekolah menengah, yang keempat adalah sekolah rendah. So semua online. Semua belajar online lah, cikgu sekolah buat online punya kelas macam tu. Yes, itu pun baru bermula minggu lepas saja. Selama ni sebulan yang mula-mula tu, PKP 1 tu memang totally cuti lah. Okay, betul. Yalah, masa fasa pertama Malaysia punya pun cuti juga. Tapi itulah agak lain lah sikit bila sekolah dibuka, bila lepas fasa 2 tu kan. Kita kat Malaysia ni even though esok 4 hari bulan dah buka ekonomi, sekolah masih lagi tutup, cuti. Itulah lain sebenarnya. sikit lah. Cuma dekat sini sebab penduduk tak ramai lagi satu. So dia punya lagi satu beza dengan New Zealand ni sebenarnya dengan Malaysia gitu. New Zealand awal-awal lagi daripada Februari tu dia dah tutup sempadan dia. Maknanya dia tak benarkan pelancong masuk. So selamat sikit. Semenjak daripada dia kontrol orang luar daripada masuk. Betul. Dia kontrol orang luar. So sekarang ni kes yang semalam tinggi sikit, 6 orang. The last 10 hari 3 orang aja everyday. So semalam dia tinggi sikit, saya tak tahulah macam mana. So semalam ada 6 orang, hari ni saya tak check lagi berapa. Sebelum ni cuma 2, 3 macam tu je. So kematian pun very low juga kan sana? 20 orang setakat ni. 20 orang itu lokal ke ataupun foreigner ke, orang luar kerja kat situ? Lokal yang kebanyakannya berumur 70 tahun ke atas. Yang paling tua saya rasa itu 90 tahun lah. Sebab orang tua dia senang terkena kan. So setakat ni yang saya rasa tak ada yang muda-muda lagi yang terkena dan meninggal. Yalah, trend dia pun masa kat Malaysia pun kita tengok banyak yang berumur 40-50 tahun ke atas. Betul. So adalah kan, bila dah lama tu baru ada yang budak-budak sekolah pun kena juga kan. Tapi rasanya lagi fragile lagi lah orang muda. New Zealand hari tu dia terkena dekat satu pusat jagaan rumah orang tua. So separuh daripada so dia terkena dekat situ. So separuh daripada yang meninggal tu adalah daripada situ lah. Lebih kurang 10-11 orang daripada situ. Tu kluster rumah orang tua lah macam tu. Betul, kluster rumah orang tua. So dia kebanyakan yang kena tu macam saya kata lah, yang memang dah lama hidup lah. Yang dah lama hidup lah. And then kadang-kadang mungkin dia ada penyakit kronik juga kan. Tu antara punca lah tu. So dia punya imunisasi badan tu pun dah tak kuat sangat lah. So far yang lain-lain okey lah. Setakat ni kita rasa selamat. Kedai pun baru je bermula 29 hari tu untuk take away. So dia tak ada orang berkumpul ramai. Macam kita pergi supermarket pun, pergi beli grocery, 1 orang je boleh benarkan masuk. Satu orang je dalam satu supermarket macam tu? Tak, maknanya satu keluarga maknanya dia masuk satu. Sama macam Malaysia jugalah masa awal ni. Sekarang baru boleh berdua dah. Sekarang pun tak boleh berdua juga lagi. Ya? New Zealand macam tu Yes. Okay. Sekarang total 20 orang. Very very low lah kan pada saya. Kiranya Abel sendiri kerja tak? Dah kerja ke macam mana tu? Saya frontliner jugalah. Kita kerja supermarket ni kan. Kalau kita tak kerja, orang tak makan. Tak ada barang yang akan dihantar. Saya kerja di gudang supermarket. Maknanya everyday kita kerja. Hanya 5 hari seminggu kita kerja lah. Anak-anak Abel? Saya bekerja 9.5 tapi 9 malam 5 pagi. So dia orang tidur malam. 5 pagi. So malam lah. So, ni kejap lagi Abel pergi kerja ni? Macam mana ni? Ayah cuti lah. Ya cuti. Gila best. Kerja Abel kerja
habis kerja Isnin sampai Jumaat je lah. Isnin Jumaat public holiday cuti. Oh. Okay, ni ada apa kawan-kawan juga masuk ni. Apa ni kawan-kawan Ruby ada. Okay, hai Ruby. Wawa pun ada tengok, and then Adi. Hai Adi, hai Wawa. Fazli ada, Cik Fazli. Abang Fazli. Apa khabar? Farisha. Okay. Farisha dengan Anwar ada datang tengok. Hai semua, selamat berpuasa. Okay. Selamat beraya di rumah. Okay, itulah saya pun boleh lepas makan tadi. Silap. Okay. belum lagi. Time Abel je lah yang nak buka kan. Abel buka apa Abel sana? Hari ni ada rezeki lebih sikit sebab semalam kita berkongsi rezeki dengan orang. So hari ni ada kawan hantar nasi Arab dengan kari ayam. Oh, menarik. Itu yang kita nak tanya juga apa kat sana komuniti Muslim ataupun komuniti orang Malaysia ke ramai di sana Abang? Muslim dekat pulau bawah ni ada dalam lebih kurang 30,000 orang Muslim, campuran semua bangsa lah. Melayu yang berkeluarga yang dekat dengan kawasan saya ni ada lebih kurang dalam 7 keluarga. So dalam 7 keluarga ni, tapi ada juga yang jauh-jauh lagi lah yang duduk dekat daerah-daerah lain. So kita yang dekat-dekat ni kadang-kadang share jugalah. Kita kasih orang, saya tak kasih. saya lebih banyak kasih benda-benda mentah. Orang kasih kat saya benda-benda yang dah bermasak. Siap masak. Faham lah. Siapa yang nak masak kan. Bila kerja supermarket, so ada je dapat apa sumber-sumber tu bagilah. Belacan ada Belacan ada, ikan bilis ada, ikan kering ada, budu pun ada, tempoyak pun ada. Okay, so tak adalah rasa apa, dia tak adalah terlampau rasa apa jauh sangat kan. Dia masih lagi ada benda-benda Malaysia tu yang kita boleh rasa macam homely lagi kan. Sebenarnya kalau pengalaman dulu, kalau tak ada PKP ni sebenarnya kita akan lebih meriah. Kita boleh pergi, kadang ada kawan-kawan hujung minggu akan ajak buka puasa bersama lah. So biasa buka puasa bersama ni meriah lah kadang-kadang kan, kita bawa makanan kita semua. Cuma sekarang kolak lah. Cuma sekarang ni bila terhad, so kita cuma boleh bertukar-tukar macam tu je lah. Satu ataupun 2 juadah, dan kita akan ni. Kat sini pun ada juga online bazaar. Oh ada? So ada kawan-kawan yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang memang memasak, dan dia ada yang niaga lah. Student universiti dekat sini ada 2, Lincoln University dengan Canterbury University. So dia orang hari tu jual roti john, ada yang jual kuih lopis. So alhamdulillah lah boleh merasa. So menarik jugalah, maknanya siapa yang develop app tu yang Abang kata tu? Apa ni orang Malaysia juga ke ataupun actually free source just jump in dekat benda tu, pakai masing-masing pakai ke macam mana tu? Dia orang kenal-kenal kan, dia invite sama sendiri apa semua. So kadang kita tahu daripada Facebook kawan-kawan. Bukan Facebook, ada WhatsApp ada. Oh okey. So dia ni student pun pandai lah, dia cari alternatif untuk berniaga. Boleh masak ke? Oh, dia orang duduk rumah sendiri je tu, nak masak semua kan? Rumah sendiri kat luar. Oh, okey. Kalau kat apa dom ke apa tu pelik pula kan, tak boleh nak masak. Tapi kat sini dom tak banyak, dia kebanyakan bilik yang memang boleh masak. Kecuali dom tu pun, kalau dom pun dia akan ada tempat untuk masak, dapur. So dibenarkan masak sana kan? Benarkan masak, dan universiti kat sini pun dia memang daging ayam tu memang dia sos yang halal punya. Okey. Yalah logik juga, mungkin kat sana ada berapa cuaca musim? 4 kali cuaca. 4 jugalah kan. So kalau macam musim sejuk tu tak boleh nak keluar, so logik lah duduk kat rumah masak kan. Sekarang ni kita dah nak masuk musim sejuk. Sekarang ni
musim luruh lah, musim gugur, daun-daun pun dah start gugur semua. Malam hari yang panjang, siang hari yang pendek. Maknanya itu sebab kami buka puasa pukul 5.30 hari ni. Bulan puasa ni siang hari yang panjang. Siang hari yang pendek. Oh, siang hari yang pendek, malam panjang. Malam yang panjang sebab maghrib bermula maghrib hari ni 5.36. Okay. So berapa jam tu puasa? Maknanya kurang 12 jam lah tu Saya rasa dah 10 jam lebih je sekarang. Oh. 10 jam saja. Ni Anwar tanya tadi berapa jam puasa kat New Zealand. So sekarang 10 jam lah. Saya rasa 10 jam setengah sekarang. Sebab subuh sekarang 5.56. So buka puasa 5.30. Bukan macam tu awal lah saya. Cerah dia lepas subuh tu cerah terus lah. Tak juga, sekarang pukul 7 pun baru nak terang-terang. Okay, so itu sebab kita kata malam tu panjang, tapi pukul 6 tu dah gelap lah. So, okay. Tapi cuaca kat luar macam mana? Sejuk? Hari ni panas sikit. Yalah, Abang kata musim luruh kan. So berapa darjah Celsius tu? Hari ni panas sikit 21. I see. So apa Abang rasa bezanya lah dekat Malaysia dengan kat New Zealand tu? Kira ikut pengalaman Abang lah kan. Abang dah sebenarnya ni bukanlah tahun pertama, tahun kedua Abang migrate ke sana baru Abang duduk. Abang sebelum ni lagi pun dah duduk lama kat sana kan. Ya, betul. So pengalaman Abang rasa apa yang lainnya kat sana, apa yang special lah, kita nak sebut special lah. Yang tak ada tu nanti kan sedih lah pula kan. Apa yang special kat sana yang selain daripada Abang dah cerita tu, yang special kat sana yang kat Malaysia tak ada, apa dia? Kat sini sebenarnya selamat. Negara New Zealand adalah antara negara yang paling selamat lah. Selamat tu dah keselamatan jalan raya, kecurian, rompakan semua jarang berlaku. Kes yang tahun lepas tu sebenarnya adalah kes yang terpencil dan orang yang melakukan tu sebenarnya adalah bukan orang New Zealand. So orang negara luar. So kita berada di sini, kita macam berada di Malaysia pada tahun 80-an dulu. Maknanya kampung. Jiran belakang kita kenal, jiran depan kita kenal, orang angkat tangan kini semua kan. So dia punya friendly tu macam kita duduk kat kampung lah. Lagi satu, trafik dekat sini kurang. Maknanya perjalanan kita daripada satu tempat ke satu tempat tu pendek. Maknanya kalau kita terpaksa melalui 40 minit tu memang cukup jauh lah kita pergi. Maknanya satu tempat kat sini biasanya 10 minit boleh sampai. Berapa kilometer tu kalau 10 minit? Kira 10 kurang 10 kilometer juga lah. 20 kilometer boleh pergi lah kalau ni, sebab kereta tak banyak, penduduk pun tak banyak. Dan lagi satu, saya rasa dekat sini saya mempunyai masa yang lebih untuk anak-anak saya lah. Sebab aktiviti minum dekat luar, aktiviti keluar malam, aktiviti yang lain-lain yang selalu saya buat dulu dengan kawan-kawan saya. Macam tak suka je dengan kawan ajak lepak minum Bukan tak suka. Memang tak lebih suka. Dulu kita hari Jumaat kan sampai pukul 3, pukul 4 pagi kan. Dekat kedai mama semua kan. So benda tu tak ada. So maknanya saya gunakan peluang tersebut untuk fokus dekat anak-anak lah. Memang orang kata kalau siapa yang datang sini dia akan terkejut dengan bosan. So dia tak ada, sunyi je, tenang je. Tenang, boring, bosan. So slow je. Semua live dekat sini memang slow. Dia tak ada rushing apa semua. Itu beza dekat Malaysia lah. Daripada rumah Abang ke tempat kerja berapa lama Abang jaga? 20 minit. 20 minit. Saya masuk pukul 9 malam, pukul 8.30 saya dekat rumah lagi. Baru nak pakai token apa semua. Saya sampai kat sana.
Saya sampai sana pun saya ada lagi baki dan 10 minit untuk pakai topi apa semua, pakai saya punya apa scarf everything semua sejuk. Saya kerja dalam Sheila. Saya kerja dalam Sheila everyday. So memang sejuk lah. So kita pakai, kita punya PPE pun sampai apa tiga layer jugalah. Tutup nampak mata je kadang, hidung pun ada air sejuk. I see. Apa ni, okey lah kan kalau dah tak ada, maknanya kalau malam tu pun bila tak ada aktiviti, cepat jugalah tidur tak? Tidur lah, maknanya kita berkumpul kat rumah. Tambah sekarang ni dah mula nak sejuk sikit semua. So anak-anak layan Netflix ataupun Disney Plus sajalah. Saya biasanya ikutlah apa yang mereka tengok, sebab saya rasa TV yang saya tu dah kena hijack lah kot. Saya tengok TV pun 5 minit 10 minit je sehari. Lepas tu anak-anak je yang tengok. Tambah sekarang kan cuti kan, dah berbulan, dah sebulan lebih cuti. So yalah, dia orang nak keluar pun. Cuma kat sini waktu PKP ni dia beza dia kerajaan benarkan untuk orang pergi exercise every day. So bila cuaca cerah, kita akan tengok di jalan raya ataupun di sekitar tu, orang sama ada orang berjalan, orang jogging ataupun orang cycling lah. Itu dia benarkan daripada dulu. So dia tapi norm baru sekarang ni yang saya nampak, orang akan menjarakkan diri daripada orang lain lah. Maksudnya kita akan distance kan. Kita jumpa orang tengok kita pun macam takut, kita tengok orang pun macam takut juga kan. Jadi macam tapi kat sini daripada dulu dia benarkan untuk exercise. So maknanya kalau macam jogging, cycling yang seorang-seorang punya aktiviti tu dibenarkan lagi lah kan. Kalau yang berkumpulan still lagi tak boleh. Yang berkumpul pun tak boleh kan, tak dibenarkan jugalah. Tidak dibenarkan. Setakat ni untuk yang level 3 ni dia tak buka, masjid pun tak buka, church pun tak buka, apa tempat-tempat berkumpul pun tak buka sampai level 2. Level 2 nanti dia akan benarkan maksimum 100 orang berkumpul satu masa. Kalau tak salah saya lah. Okey lah. So agak-agak solat raya adalah nanti. Bila tu? Doa kan solat raya ada, sebab next review untuk PKP 2 ni pada 12 bulan Mei nanti. So harap-harap dia benarkan lah. Sebab kes pun tak banyak lah. Kes tak banyak. Betul. Dia sebab New Zealand tu lah, bila fikir balik, Abai cerita pun orang tak ramai, trafik pun kurang. And then antara langkah yang Abai cerita tadi awal-awal lagi, masa bulan 1 bulan 2 tu dia dah tutup orang luar daripada masuk kan. Macam bulan Malaysia, Abai kata bulan 2 tu dia tutup untuk pelancong daripada China. So dia tutup awal-awal lagi. Pelancong China yang dispesifikkan dia tutup. Mula-mula tutup bulan 2 tu, lepas pada tu dia dah start ni apa semua kan. Dia tutup dia start bulan 3 dia tutup dia punya border terus dah. So mula-mula dia tutup dia untuk China terus dulu. Tu beza. Sebab dia tahu banyaknya benda tu datang dari China kan. So itu antara langkah yang baik lah. Maknanya dia kawal, and then orang pun tak ramai kat New Zealand sendiri. And then antara rumah pun Abai kata pun jauh-jauh semua kan. Kalau berjumpa pun nak berselisih dalam sehari tu, saya rasa percentage dia kurang lah berbanding dekat bandar yang padat kan. Ya, betul. Itulah. Saya mengharapkan yang Malaysia akan buka PKPB kalau tak salah saya besok. Betul, 4 bulan. Saya doakan dan saya harap supaya rakyat Malaysia bertenang. Jangan nak berkumpul tak terpasal, sebab dah 6 minggu berkurung, berjaga. Tiba-tiba macam terlepas daripada kepungan kan. Daripada kandang kan. Kalau orang Kelantan kata ayam terlepas daripada gok lah, daripada kandang dia lah. Maknanya serbu macam tu. So risau jugalah. Isteri saya dengan keluarga-keluarga saya lah yang ada lagi kat Malaysia. Saya risau takut nanti kan benda tu jadi macam dekat Jepun ni apa semua kan. Datang balik Datang balik. So harap rakyat Malaysia bertabah, relax. Masa masih panjang lagi.
Ni ada yang dah ajak lepak minum ni. Lepas tarawih ajak lepak minum. Aduh. Satu meja 4 orang aja kan? Itulah mungkin boleh duduk asing-asing kan, sembang-sembang sana kan. Kalau nak Nak juga tu lepak mamak tu. janganlah, tunggulah dulu. Sebab Itulah tu. kita tak tahu siapa yang kena, siapa yang pembawa virus sebenarnya sebab tak ada tanda kan. Betul. Tak nampak, benda tak nampak. Tak nampak. Risaulah. Ya. Harap-harap rakyat Malaysia, pandangan saya sebenarnya patut dia buka 12 saja, tapi mungkin kekangan ekonomi, duit pun mungkin dah tak ada, orang pun dah susah apa semua, itu yang buka slow-slow tu. Itulah. Dia sebenarnya kalau tengok kat social media pun ada mix feeling lah. Ada yang okey, ada yang sokong. Tapi ada juga yang memang dah terdesak dah. Dia kalau boleh dia nak kerja dah kan, start daripada hari Isnin nanti. Tapi kalau kerja macam saya ni, macam kita dulu, ejen-ejen ni, bukannya buka esok terus boleh dapat closing ke apa. Saya faham. Saya cukup kerja sale ni bukan jadi macam lepas raya kan. Sebelum ni lepas raya kan, slow. Kita nak buka balik, nak dapat balik momentum tu mau sebulan kadang-kadang tu baru ada orang nak datang tengok rumah dan baru nak booking. So itu pun kadang-kadang harapan palsu kan. Tengok janji betul tak ada. Itulah tu. So nanti macam mana beraya kat sana tu? Biasanya lah kalau Abel raya kat sana lah, dia punya environment tu macam Abel kata selalu datang datang melawat ke rumah jiran ke, menziarah lah. Itulah kalau harapnya PKP 2 ni lepas ni akan dilonggarkan dan kita boleh ziarah. Dekat sini dia panggil PKP ni bukan kurungan, dia panggil bubble. Maknanya dalam bubble kita lah, dalam kita punya lingkungan. Bubble? Bukan? Bubble. Ya. Buih. Okay. So first bubble ni dia family kita saja. Sekarang level 3 ni kita boleh ajak 1 ataupun 2 orang untuk datang ke rumah. So setakat tu je lah. So harap-harapnya kalau dia dah turun level 2, kita boleh pergi ziarah orang lah. Saya berdoa supaya boleh untuk solat solat sunat Aidilfitri nanti dan boleh pergi menziarah. Tambah-tambah isteri pula tak boleh datang sekarang ni. Pertama kali selama 22 tahun bernikah. Ini kali pertama tak beraya bersama ni. Kalau tidak plannya wife datang jugalah tu masa Ramadan lah. Sepatutnya 15 Mei ni sampailah sini, tapi nampak gayanya memang tak mungkin jadi dia tu. Airport pun tak ni. Airport ada tapi flight pun tak ada. Abang rasa realistically kalau based on the situation lah, abang rasa bila betul-betul agaknya kita boleh kembali keadaan normal. Maknanya macam normal betul lah, macam sebelum ni boleh lepak, tak ada risau masalah penyakit, boleh salam orang selama je. Abang rasa lah betul-betul realistically lah. Memang kita berdoa lagi cepat lagi better kan, tapi abang rasa pendapat abang yang paling tepat bila? Setahun lagi. Setahun lagi. Sebab sekarang lagi satu pun dia punya ubat pun tak ada lagi sampai sekarang. Betul. Tadi saya terbaca dalam newspaper, China kata mungkin hujung tahun ni dah ada lah ubatnya, tapi baru nak try. Kalau dah ni semua takes some time jugalah. Cuma New Zealand ni satu saja yang dia benarkan sekarang ni, rakyat New Zealand boleh kembali. Kalau berada dekat luar negara dia benarkan balik lah. Tapi sama juga seperti Malaysia, balik pun 2 minggu kena masuk bubble jugalah. Kena masuk dia punya buih jugalah, duduk kat situ 2 minggu. So tapi saya tak rasa
dalam bentuk ekonomi pula, New Zealand ni sebenarnya income paling tinggi adalah pelancongan. Tapi semakin lama dia tak buka dia punya sempadan, dia punya airport, saya rasa merudung ekonomi. Teruk lah ekonomi Teruk. Negara New Zealand adalah negara yang kecil, bergantung kepada pelancongan, bergantung kepada susu. Kalau makin lama dia tahan benda ni, saya rasa next year setakat ni dah almost 2 million people dah kena buang kerja dah kat sini. Ya. Sektor apa yang direct impact lah, macam pelancongan, travel. Kedai-kedai apa yang duduk kerja dekat restoran apa semua tutup. Kerja restoran pun, maknanya yang makan minum punya restoran pun impacted juga? Tutup. Hari tu sebulan tutup. Sekarang ni buka untuk take away saja. Itulah, online dia orang tak popular kat sana. Macam Foodpanda ke Grab ke ada sana? Ada, tapi market kecil sini. Betul lah. Bila fikir balik kan. Market tak boleh nak survive. Tak boleh, tak sebesar Malaysia. Yalah. Kita kadang kita suka tak makan minum, kita boleh hantar barang lagi kan. Order boleh kat Shopee, Lazada lah, apalah. Tak ada. Sini kan? market kat sini ni saya rasa lambat lah. Kalau dia tak control elok, dia nak bangkit kembali tu lambat. So sebab kita kat Malaysia ada 30 juta. Kalau seorang dah contribute RM1 seorang, dah 30 juta ringgit dah. Tapi kat sini 4.5 million aja. Berapa? Jauh ke beza? So ekonomi kecil kat sini. Betul lah tu. Habis gunting rambut habis? Tak panjang lah. Walaupun makin nipis tapi dah makin serabut je rasanya. Macam sama je Bek. Dah makin nipis kan ni, garu je. Itulah, saya sampai order mesin potong rambut Bek. Ya, kira macam saya rasa saya botak je ni. Macam pergi umrah itu hari. Okey, senang lah. Tapi itulah mula nak fikir suruh wife potong dulu kan. Kalau kata tak handsome, botak lagi handsome maksudnya Bek. Kita geng lah. Kita sama dulu memang. Tapi dulu saya geng dengan lagi seorang tu, yang botak lagi seorang tu. Itulah tu, mana dia? Jadi jadi driver sekarang. Driver? Delivery boy? Delivery boy untuk paksu.com. Itulah tu. Apa ni, Rock Melon, dia itu hari dia ada open untuk orang ambil Rock Melon. Mana dia dapat start tu? Tak pastilah Bek, saya rasa Rizal lah, Abang Rizal. Saya rasa lah. Sebab Abang Rizal kan dia sekarang hantar buah-buah pula. Itulah. Saya pun ada invite dia masuk dekat grup saya tu juga, tapi rasa macam dah masuk kot. Ni, so macam mana? Itulah nak tanya juga, kenapa tiba-tiba Abang nak buat grup sayang dah masak ke kan? Macam mana boleh terfikir nak buat benda tu pula tiba-tiba kan? Sebab itulah teruja dengan grup yang lagi satu tu kan. Sampai 1.8 million people apa semua kan. 2-3 orang daripada admin group yang lagi satu tu ex-student saya dulu. Tapi saya tengok, cuma lagi satu saya tengok kebanyakan grup memasak ni dia menghalang orang untuk menjual. Banyak yang tak boleh buat iklan niaga. Tapi saya fikir grup tak boleh nak generate money, tak guna. So that's why Abang terfikir nak buat yang grup lain, which is allow lah orang nak jual makanan ke apa semua kan. Jual makanan apa semua kan. Sekarang kan orang kena kreatif kan. Macam mana untuk mendapatkan duit apa semua kan. Lepas tu online business ni sebenarnya modal tak banyak. Modal kat rumah je. Dengan handphone, dengan internet pun murah kan sekarang. So you niaga, you buat, you ambil gambar, you iklan, kalau dapat 100 pembeli sehari pun dah cukup bagus. Betul tu. So tak kiranya Abang sediakan platform lah. Saya kira okey lah kan. Daripada itu hari berapa ratus-ratus je follower kat dalam grup tu. Dalam tempoh seminggu Seminggu lebih juga, 10 hari dia kot. 10 hari? Apa ni 1000 plus lah. 1600 dah hari ni.
Sebab saya pun tak faham kenapa kebanyakan grup tak benarkan orang iklan untuk menjual. Saya tak faham. Kenapa tak boleh? Kalau tanya pendapat saya rasa sebab dia bila orang iklan dia jadi macam spam tau. Dia macam sampai kita pun tak terkawal dia punya spam tu. So, So kita kena educate dia orang lah kot. Cakap ada uh, masa pukul 12 tengah hari sampai pukul berapa-berapa pun. So far grup tu nampaknya berhemah lagi. So ada yang cakap jangan delete lah. Saya tak delete pun saya kata. Kalau delete tu nampak kasar sangat nanti. betul lah tu. So soalan last lah kot sebelum kita wrap up dah macam tak ada apa-apa nak tanya dah. Nak tanya pasal interview pasal tragedi je. Tragedi yang sebelum-sebelum ni kan. Sebelum ni kan Abel kalau kita nak tanya kita risau juga. Tak sesuai kan tanya nanti Abel sedih lah apa kan. So okay sekarang. Sekarang ni kira dah okay dah sekarang. So nak tahu juga masa berlaku tu macam mana. Mungkin macam Abel ada cerita kat saya dah A sampai Z kan. Tapi itulah nak keep record on video kan. Saya interview Abel. Apa yang actually yang berlaku pada masa kejadian mass shooting tu sebenarnya. Abel buat apa pagi tu, and then tahu-tahu je benda ni jadi. So macam mana? Pagi tu dia sebenarnya dia punya tanda-tanda tu dah ada tapi saya tak perasan. Tanda-tanda lah. Orang kata buang tabiat lah. Sekarang ni orang kata norma baru. Sebab saya pagi tu tanpa apa-apa sebab saya share location rumah saya dengan adik-beradik saya. So saya masuk dalam grup family tu, saya share sebelah Kelantan dengan sebelah KL, dan adik perempuan saya cakap dekat saya, macamlah kita nak pergi rumah kami kat sini kan. Kenapa nak share lokasi rumah tu? Betul. So pagi tu jadi macam pelik sikit. Lepas tu 2-3 hari sebelum tu saya share alamat nombor telefon kawan-kawan saya dekat sini dengan keluarga saya, maknanya emergency contact number dengan isteri saya, dan saya share nombor telefon anak saya dengan kawan-kawan saya. Saya kata just in case of anything happen lah. So kita tak tahu ni kan. So pada pagi tersebut saya dah share alamat rumah saya dengan keluarga saya. So macam biasa kita pergi Jumaat, pergi awal sikit. Abang dengan anak-anak tu masa tu? Anak-anak sekolah, saya seorang. Nasib baik, rezeki saya pergi seorang. Saya dah ajak anak saya yang nombor 2 tu nak pergi Jumaat ke. Dia kata ada kelas tengah hari tak boleh sebab kadang-kadang dia pergi ikut saya. So saya pergi seorang. Dan saya pergi seorang, pergi awal sikit hari tu apa semua. Satu yang saya nak beli lunch untuk anak-anak balik sekolah nanti. Saya berhenti dekat supermarket, saya beli ayam yang dah masak apa semua. Saya simpan dalam kereta, saya parking. Saya parking pun hari tu saya parking jauh sikit. Jauh banyak juga lah, 100 meter juga lah dalam jalan, jauh lah. Jauhnya 100 meter. Jauh. Tapi sebab tak ramai orang kan. Kalau bukan macam Malaysia kan. Sebab saya kadang-kadang saya parking depan masjid. Itu jauh lah, jadi pelik. Okay. Dan sekarang pada masa tersebut adalah buah pelam banyak masa tu. So banyak orang pergi hantar kat masjid lah. Korang tahu kan saya suka makan buah kan? Ya tu. Saya pergi awal, kadang-kadang dia boleh ambil lah. Oh, dia dah siap potong semua. Buah sebiji-sebiji orang sedekah kat masjid. Oh, ambil, gigit je lah. So sikit gigit duduk depan tu relax semua kan. Biasa kalau kat sini pisang Pisang, kat sini buah macam-macam. Pelam lah, apa semualah ada ni. So kita pergi. Dan hari tersebut saya pergi tu, waktu saya masuk tu sebelah kanan saya, dia ada ruang masjid, ruang solat jugalah sebelah kanan saya tu. Saya terlihat salah seorang daripada anak kepada kawan kat sini lah. Anak Dr. Tahirudin dengan Kak Ita, nama Idris. Dia tengah duduk main telefon.
saya dah fikir budak ni datang dengan siapa sebab rumah dia jauh sikit kan. So lepas tu saya terfikir kakak dia sekolah dekat-dekat masjid tu je. Ada satu college kat situ. So saya kata tak apalah. Lepas Jumaat saya tegur dia lah. Cerita-cerita macam Jumaat. Biasalah. Lepas Jumaat kan kita kumpul kat depan borak-borak apa semua kan. So masuk ambil wuduk apa semua, duduk kat depan-depan tu. Depan-depan tu, depan mimbar tu dalam jarak lebih kurang 10 meter je. Saya duduk kat situ sebab dia bumbung dia tu ada cahaya masuk sikit. So panas lah sikit. So kita duduk kat situ. Dalam pukul 1:30 tu imam dah mula khutbah. 10 minit kemudian tu terdengar letupan mercun bunga api. Dia macam bunga api lah, macam bunyi jauh lah, bunyi meletup-letup jauh-jauh kan. Bunyi meletup-letup jauh-jauh. Siapa main bunga api kat sini? Cina mana? Fikir Cina mana pula main bunga api ni? Tak pernah lagi kan? Tak pernah lagi kan. So saya toleh lah, saya toleh ke belakang. Tak ada apa. Lepas tu mula bunyi 3 kali, yang kedua tu bunyi 2 kali. Yang mula-mula tu dia tembak satu saudara kita yang kasih salam dekat dia tu. So brother tu kasih salam kat dia tembak 3 kali. Bila saya yang datang yang kat depan, betul-betul kat depan pintu masuk tu kan. Betul. Yang tu. So kali kedua tu, bila dah bunyi kali kedua tu, saya toleh dan berdiri. Saya berdiri, tapi lelaki tersebut dah masuk dekat ruang lah. Maknanya dia ada pintu kat depan dengan ruang solat tu ada dalam 5 meter macam tu. Mana lorong. Kiri ada ruang, kanan pun ada ruang juga, ada lorong tu. Waktu saya toleh tu, saya nampak satu askar lah. Saya rasa askar ataupun UTK saya rasa, sebab dia pakai baju, dia pakai vest, dia pakai topi, dia pakai dia punya penutup mata, pad dekat siku, dekat lutut dia. Saya rasa ini orang buat lakonan ke, saya tengah kat dalam masjid lah tu kan. Saya tengah bermimpi ke, ataupun siapa main game ni. Sebab benda unreal kan, benda macam benda tak sah kan. Cuma masa tu dia dah start menembak dan bunyi tembakan tu cukup kuat sebab dalam masjid tu dia bergema kan. Dia bergema. Dan time tu dia memang jarak saya dengan dia pun saya rasa dalam 5 meter macam tu je lah. Tak jauh lah. Dekat nampak clear lah. Muka dia nampak lah clear. Tak ada sebab dia tutup macam tu. Pakai mask. Dia tutup dia punya tu. Sebenarnya kita terkilas macam tu je. So bila dia start menembak tu, saya terdengar ada orang cakap sebelah kiri saya tu ada pintu. So orang tu cakap kick the door and ran out. So saya tak pasti sama ada saya lari, saya ditolak ataupun saya ditarik lah. Sebab tu saya berlari tu saya rasa ada benda gigit kat belakang. Ada benda gigit sikit kat belakang tu. So saya jatuh. Kemudian ada beberapa saudara kita yang lain tindih saya dekat atas lah. So saya bawah sekali. So diorang semua kat atas. Masa tersebut memang kelam kabut. Sebab penembak tu dia akan bergerak ke kiri, dia akan pergi kanan. Lepas tu ada orang tanya dia, what are you doing? Why you everything? Dia jawab lah. Dia jawab, saya tak ingat apa dia jawab semua kan. So dia maknanya dia ada berkomunikasi dengan orang juga masa dia tengah ada. What are you doing? And then lepas tu dia jawab lah. Dan saya tak itulah. Saya ingatkan dia one off je. Saya nampak macam video tu dia masuk tu dia caw macam tu je. Dia keluar balik, dia reload. Lepas tu dia pergi cari tempat perempuan. Cuma tempat perempuan ni tersembunyi sikit. Alhamdulillah dia tak jumpa. Dan saya ingat dia pergi ke kawasan belakang dekat parking. Lepas tu dekat parking tu pun saya nampak dia juga. Saya nampak dia menembak kat situ. Sebab saya selepas dia keluar daripada bilik utama tu, orang-orang yang di atas saya tu dia bergerak.
dia orang masih lagi di hujung nyawa. So dia orang masih ni lagi. Sewaktu saya ditindih tu, ada satu orang pegang tangan saya, tangan kanan saya. Dia kata, keep quiet, pretend you are dead. Don't move. So saya diam lah. Nak pretend apa, memang nak mati lah tu. Tak ada pretend lah. Cuma saya terfikir masa tersebut kan, memang nak mati. Masa tu dah mula sakit lah, rasa yang gigitan nyamuk yang Abang kata tu. Itu dah rasa nyamuk besar ni kata gigit ni. Dah sakit semua ni kata. Cuma masa tersebut saya rasa macam ni nak mati. Saya fikir macam tu. Macam ni nak mati. Sebab saya fikir sekejap lagi dia akan tembak dekat kepala saya dan saya akan mati. Macam dalam movie betul kan. Dia double tap lah orang kata. Dia dah tengok orang tu nyawa-nyawa ikan, dia kasih habis tu kan. So sebab waktu saya jatuh tu, saya nampak dia pergi ke hujung sebelah sana tu. Sebelah kanan tu dia tembak lagi orang-orang yang bergerak-gerak. So saya kata, kejap lagi aku akan mati lah. Macam tu. Ada nampak dia pergi kat sana, dia settlekan juga betul. Dia pakai pistol pendek dia kan. So pistol tangan dia kan. So saya kata, kejap macam ni nak mati kot. Tak apalah, dah akhir sampai masa ni kan. So saya fikir tak apa, mati dekat masjid ni hari Jumaat ni. Okey lah. Okey dia kata. Yalah tu. Alhamdulillah lah kata kan. Cuma rezeki saya tak ada peluru yang sebab saya kena empat tempat yang berbeza. So peluru yang kelima tu tak sampai lah. So saya hidup. Bila dia dah keluar apa semua, orang dekat atas saya tu bergerak dan saya boleh duduk. Saya duduk dan saya menyandar. Waktu saya menyandar tu saya nampak dia pergi ke belakang. Dia pergi ke belakang ke satu kawasan sebab ada tingkap kat situ kan. So kita nampak dia tembak di kawasan-kawasan yang dekat parking tu. Yang kat luar tu kan. Luar tu. Dan time tu fikir kalau dia masuk memang saya mati lah. Sebab Habis dah duduk kan. Habis duduk orang nampak lah. Orang nampak apa semua kan. Kiri kanan ada yang mengucap, ada yang menangis, ada yang telefon berbunyi tapi tak bergerak. Ada yang mengucap mula kuat, lepas tu perlahan, lepas tu diam terus. So kebanyakan orang yang bersama dengan saya jatuh tu, dalam 5 orang macam tu, saya rasa semua meninggal kecuali saya. So panjang-panjang lagi dah umur rezeki tu. Itulah tu. So yang lain-lain tu, depan saya pun ada yang terkena dekat kepala, terkeluar sikit otak, ada yang terkena kat perut. Tali perut pun nampak macam putih-putih, saya rasa tali perut je kot. Dan waktu saya terjatuh tu, telefon saya tercampak. So waktu saya cari telefon tu, kita tersentuh darah lah. Darah orang yang so panas. Dia suam darah dia suam dah pekat. So saya jumpa lah telefon saya. Cuma telefon saya tu dah jadi bengkok. Mungkin tertindih kot. So dia bengkok. Yelah. Habis jatuh atau mungkin terduduk atau benda tu kan. Saya nak mesej dekat anak saya, suruh ambil adik dia lah. Saya tak boleh fikir masa tersebut. Saya kata tolong ambil adik sebab ayah lambat. So saya tak boleh nak fikir, jadi saya cuba. Tapi setiap perkataan saya tekan tu dia jadi lain. Saya nak tekan dia jadi dia lari-lari. Yelah. Tangan dia macam tak align. Dia lari dengan apa benda nak fikir tu. Telefon pun dia bengkok-bengkok semua. So sampai macam tu lah. Pada masa tersebut saya duk fikir, mana polis ni? Mana ambulans ni? Asal tak sampai-sampai lagi? Asal Yelah. Ini apa jadi sebenarnya ni? Ini lepas saya tengok kaki saya kiri kanan tu dah jari saya terkena kat jari dua kan, kat tapak pun kena semua. Saya tengok benda tu dah macam darah dah penuh, belakang saya pun dah bengkak sebab satu saya kena dekat tulang belakang satu. So dia jadi bengkak, dia jadi lembik. Kita raba-raba pun rasalah tempat peluru tu masuk kat situ tu. Termasuk jari dekat situ tu. Jadi saya baru sedar lah maknanya ada tembakan masa tersebut. Saya baru sedar. Itulah. Baru terfikir. Tapi masih lagi mengharapkan ianya adalah satu mimpi. So bila yang betul-betul Abang rasa Abang sedar
maybe dekat hospital ke ataupun bila orang tengah angkat, bila yang betul-betul rasa macam Dia polis yang mula-mula masuk dekat dalam tu, polis yang mula masuk tu, dia bertatu. Penuh tatu dia dekat tangan dia. Saya fikir ni polis kau jahat ni. Sebab kita tak tahu kan. Yalah kita bangsa Melayu, agama Islam ni kalau tatu ni dikaitkan dengan orang ganas. Yelah. Dia apa? Orang apa? Orang Mori? Polis tu? Tak, polis New Zealand tak tahulah bangsa apa lah. So saya panggil lah dia. Saya waktu duduk tu saya minta bantuan ramai orang tapi tak ada siapa nak bantu. Imam situ pun tengok kat saya, dia lambai je. Dia pun lari keluar. Yang lain-lain pun semua help me brother, nobody help me. So yang imam tu abang kata mana dia suruh? Belakang mimbar. Dia belakang mimbar. Imam suruh belakang mimbar. Sebab dia menghadap keluar kan, bila penembak tu masuk dia nampak. Sebab kita semua membelakangi badan dia. Imam tu duduk kat luar kan, bila penembak tu masuk dia nampak lah. Dia menyorok dekat tu. Bila dia keluar daripada tempat menyorok dia tu, saya lambai lah. Brother help me. Itu dia keluar je. Dia lambai balik kat saya, dia belah cakap hampir punya imam ni. Aduh, sakit hati, sakit belakang pun dia, sakit hati pun dia. Yelah, masa dalam keadaan tu lah kan, kita tak boleh fikir kita nak minta tolong orang tapi orang tak nak tolong kan, sakit hati lah. Tak ada siapa yang time tu masa saya panik Yelah. Semua kan. So bila polis masuk tersebut, saya minta tolong, polis kata bangun, get out, and I get out. Saya kata saya punya peha kiri tak boleh, saya ingatkan patah masa tersebut. Tapi rupanya tak, sebab tertindih, saya tak boleh nak berdiri lah, saya tak boleh nak berdiri. Saya nak mengesut pun saya tak boleh juga. So saya tunggulah. Ya, sampai ambulan datang lah. Saint John masuk, sama juga, saya lambai dekat dia lambai dekat saya, dia suruh saya bangun. Saya rasa tak boleh. Tapi saya di antara orang yang terawal dia angkat lah, sebab mungkin sekabut kot aku duduk menjerit ni. Dia minta tolong, help me, dia kata Muhammad ni si bising tu lah. Saya pakai minta tolong masa tu. Yalah, sakit. Dah mula sakit ya. So yelah. Dia angkat saya, dia pegang kaki seluar dengan baju, 2 orang dengan polis letak atas stretcher tu. So dia bawa keluar. Bila saya nak keluar tu, saya nak bangun lah juga, nak tengok ke kanan ni. Saya nampak dah ramai yang dah terbaring apa semua kan. So sampai dekat hospital pun saya masih sedar. Perbualan nurse dan paramedik masa tersebut, dia tanya nama kita, tarikh lahir kita, asal mana. What's your name? Can I have your date of birth? Aku kata sekali tak apa lagi, 2 kali tak apa lagi, kali ketiga tu nak marah lah kan. Sakit. Nak marah lah kan. Gitu. You already asked me just now. Can I have your name please? Rupa-rupanya itu adalah prosedur dia untuk tak nak kasih saya apa pingsan ke, tertidur ke kan. Betul. Sampai dekat hospital sama juga. So saya rasa dia orang potong seluar saya, macam dia letak. Yalah, kita tengok dalam TV kan, dia potong kan, macam yelah. So dia start buka, dia start letak apa wire-wire dekat tubuh apa semua. Dia tanya saya what happened. Saya kata we were shot at the mosque, then there's a lot of people dead apa semua. So time tu lah. Cuma last kali tu dia kata we gonna operate you. Lagi satu masa tu nak marah juga, dia suruh kita sign form consent letter tu. Untuk apa tu? Form apa tu? Dia nak operate. Okay. Untuk kebenaran lah. If anything happen, kita sendiri lah yang tanggung lah. Macam tu lah. Saya kata doktor, saya dah sakit. Doktor sign je lah. Oh tak boleh. Saya rasa saya sign X-Men. Saya letak macam tu. X-Men. So saya conteng macam tu. Conteng je. Macam tu je lah. Saya conteng macam tu semua kan. Saya ingat lagi lah. So macam dalam drama juga, bila dia start letak mask kat muka tu, dia suruh sedut 3 kali. Time tu dah pensan lah. Dia operate. Operation ni saya rasa first operation dalam 6 hours.
Ush, lama juga. Sama. Sebab ubat bius pun dia kasih, biasanya kalau operation sejam dia akan bius kita dalam 5 hours macam tu, 6 hours. Sebab Hmm. saya terkena satu dekat tulang belakang tu. Tulang belakang tu cuma nasib baik okey lagi lah. Boleh Yelah, tulang berdiri. belakang kot. Agak Tulang agak belakang. sensitif lah. Macam-macam boleh jadi. Biasanya kadang boleh lumpuh kan. Tak boleh berjalan lah. Benda-benda macam tu lah. So rezeki Abel lah. Elok lah kan. Boleh berjalan lah. Alhamdulillah. Tak boleh lagi nak berlari lah. Macam dulu tak boleh lah. Tak boleh berlari Uh, lah. Boleh bekerja lah. Berdiri boleh lama boleh bekerja. lah. Ha. Alhamdulillah. Kan duduk lama sakit. Oh, duduk lama yang tak boleh pula sekarang. Sekarang terbalik pula. Diri lama sakit juga. Tapi duduk lama lagi sakit. Bila duduk tu Hmm. nak bangun tu dia jadi macam dia kena merengkuk sikit. Merengkuk, ambil masa. Oh boleh betul kan. Dia Itu orang tu dengan kata dah dijatuhkan hukuman kan. Apa dia punya hukuman masih uh, belum dijatuhkan. Sepatutnya belum dia sepatutnya perbicaraan dia pada pada 4 Mei 4 Jun. Tapi pada permulaan puasa itu, sebelum puasa itu, dia dah mengaku bersalah. 92 pertuduhan dia semua mengaku bersalah. Mungkin lepas PKP ni dia akan jatuhkan hukuman lah. Cuma dekat New Zealand ni tak ada hukum mati. Mungkin penjara sepanjang hayat kot. Kita harapkan itulah. ada penjara lagi lah. New Zealand ada penjara lagi lah. Lagi ramai juga orang jahat kat sini. Cuma Ya, takut tapi semua orang luar kan semua kan. tak, gangster pun ramai juga kot. Gangster Mori. Cuma kita risaukan takut dia punya penjara 25 tahun ni je. Itu kita risau. Life sentence kan. Yalah. Kalau kita penjara sepanjang hayat dia sama mati. So kita cuma bila dia mengaku ni kita tidak perlu melalui proses untuk perbicaraan. So hari tu kita dah disediakan oleh pegawai mahkamah untuk cara untuk melalui proses perbicaraan ni lah. Diorang bajet dalam masa 3 bulan bicara semua kan. Tapi tiba-tiba dia mengaku, so tak ada bicara lah. Sekarang ni tunggu untuk dijatuhkan hukuman. So kita bersyukur juga lah. Tak payah pergi mahkamah, tak payah ni apa semua kan. Trauma Sebab nak apa, tengok muka dia lagi kan. Nak tengok muka dia lagi sebab ada gambar lagi dia akan tunjukkan yang meninggal. So pegawai mahkamah tu dia dah sediakan standby lah. Dia kata nanti you tengok gambar, kalau tak boleh tutup mata je lah. So dia ajar macam tu. So alhamdulillah tak payah pergi. Tak pergi sebab dia dah mengaku kan semua kan. Ya, agak-agak dia hukum. Yalah, kalau kat Malaysia kita harap hukum mati, kat sini tak ada kan macam mana. Betul tu. So Abel personally apa pengajaran ataupun yelah mungkin ni tragedi untuk Abel sendiri. Apa yang pada Abel mengubah lah mungkin persepsi ke sebelum ni lain cara berfikir ke, cara mungkin dengan family ke, benda macam tu. And then lepas dah terjadi ni apa Abel rasa yang Abel banyak belajar? Kita dulu terlalu sibuk dengan benda-benda lain. Saya lah. Okay. Saya dekat Malaysia macam-macam bisnes saya buat. Kamu pun tahu kan. Klinik lah, kereta sewa lah, dengan kerja kita jadi ejen lah, dengan jadi manager dekat office. Terlalu banyak benda yang ditangguhkan dengan family ni sebenarnya. So dengan anak-anak pun selalu bertangguh-tangguh. Dengan kawan-kawan, dengan isteri apa semua, saya selalu bertangguh. So pengajaran bagi saya, kalau boleh tunaikan cepat. Jangan tunggu, sebab saya kena hari Jumaat, saya berjanji dengan anak-anak saya pada hari Sabtu untuk potong rambut, pergi makan apa semua. So kita macam biasa lah kan. This weekend kita pergi apa semua kan. So maknanya bila kena tu, saya tertangguh selama, saya dalam 6 months, 7 months baru saya boleh okey sikit. So saya fikir kalau boleh dengan keluarga, terutama dengan isteri, dengan anak-anak, janganlah suka bertangguh. Kalau boleh buatlah terus. Nak tanya, masa tempoh yang Abel nak recover tu kan, Abel kat hospital semua tu, siapa yang jaga anak-anak Abel masa tu kat rumah?
Isteri saya mengambil cuti tanpa gaji selama 3 bulan, campur dengan separuh gaji selama 6 bulan. So daripada bulan 3 sampai bulan 12 dia ada dekat sini lah. So Dia terus datang lah sana kan. Dia datang hari kedua dia sampai. Hari kedua dia sampai, 17 hari bulan tu dia sampailah Disember tahun lepas baru dia balik lah. Rezeki saya, isteri sanggup menolong, anak-anak pun sanggup menolong, dan saya berterima kasih juga terhadap kawan-kawan saya lah. Ramai rupanya ramai sayang walaupun kadang-kadang selalu gaduh. Okay. Dengan korang semua pun selalu gaduh buat kerja semua kan. Tapi rupa-rupa ramai sayang jugalah. So saya terharu dan saya sedar yang kadang-kadang kita hubungan antara manusia tu penting. Maknanya mungkin saya pernah menolong orang, so bila saya susah gitu pun orang tolong saya lah. Itulah, siapa tak kenal Abel lah selalu yang plan nak pergi jumpa any activity yang mengeratkan silaturahim tu. Saya rasa Abel lah antara orang yang kalau Abel ajak aje orang lain lagi senang nak kumpul. Kalau Abel tak ada dia macam susah sikit nak kumpul kan. Tengok macam sekarang member-member, kalau sebelum ni Abel kata setiap Jumaat malam ada lepak kan. Yang mana ada lagi dah. Masing-masing Jumaat malam lepak sendiri-sendiri je kan. So mungkin itulah mungkin yang menyebabkan orang ingat lah apa tu Abel ni kan. Okey lah Abel, saya rasa sangat menarik lah apa sharing Abel hari ni. Sebenarnya plan nak cerita benda-benda yang simple-simple je kan, tapi alang-alang tu kan kita sembang lah panjang sikit lagi, cukup sejam dah. Apa ni, so sekarang timing kau apa dah? Pukul 10 kan? 11? 10.20. 10.20, okay. Kita orang pun lagi sejam juga ni buka puasa ni kat sini. Selamat berbuka puasa. Okay, dan terima kasih. Saya berharap dan doa supaya besok adalah hari yang tenang dan cukup risau. Yelah. Sampai 12 hari bulan dan kerajaan pun boleh bantu pada siapa-siapa yang terdesak sekarang ni. So saya harapkan supaya benda ni terkawal dan kita semua terselamat daripada dugaan ni lah. Amin. Okay, so itulah, semoga coronavirus ni terus lenyap lah kalau boleh kan. Tak ada kat Malaysia dah ke. Tapi itulah, kalau dia benda tu dah kita boleh kawal daripada Malaysia punya peringkat, mungkin nanti kalau New Zealand pun dah terkawal juga, tapi wife Abel still lagi tak boleh nak travel lagi kan. Tu yang dia masih restrict lagi kan, nak travel tu. Yalah, bila tak ada isteri ni sebenarnya kan, kita lelaki adalah insan yang lemah. Selama ni kita rasa power. Tak ada isteri dia mau tahu kan. Penat nak handle semua. Nak buat sendiri semua kan. Okay lah. Okay, salam untuk semua rakyat Malaysia. Itu, thank you Abel sebab sudi datang dekat kita punya live ni. Just nak sembang-sembang, lama tak sembang dengan Abel. Agak-agak bila datang, ada plan datang Malaysia lagi? InsyaAllah Disember. InsyaAllah Disember akan balik. Kalau border dibuka lah. Janganlah tak buka. Kesian lah kita. Kesian lah pisah jauh ni. Abel datang Malaysia akhir tahun InsyaAllah. Nanti kita boleh jumpa. Okay, Assalamualaikum. Okay, thank you Abel. Assalamualaikum. Selamat bersahur. InsyaAllah. Selamat buka puasa semua.